Pak Saleh. Ya, apa dia? Saya Angah. Satu kampung tahu. Angah. Pian. Si Cacak dengan si Lembap keluar rumah. Cacak Lembap. Pandainya anak mak beli barang. Macam manalah nasib mana aku. Bila aku dah doktor nanti. Mak, apa ni? Anak? Boleh saya jumpa dengan suami pesakit? Ha? Dia mengandung. Siapa yang buat anak kau, Zak? Siapa yang buat anak kau sampai mengandung macam ni? Kau cakap dengan mak. Siapa rogol kau? Cakaplah kau! Cakap! Aku warning kau. Kalau kau apa? Bapa bagi tahu dengan saya ujian apa yang kita tak lalui sekarang. Sepatutnya awak bersyukur diberi peluang melahirkan dan membesarkan anak sendiri. Kau tanya aku nak masak apa? Tak buat kuih, mana datangnya duit? Takkan duit turun daripada langit? Ni berat pun dah tak ada, kau tak ada, dah tak ada. Tak semua orang sempurna kan? Orang yang rasa diri dia tu sempurna itu orang yang sombong. Assalamualaikum, nama saya Intan Aisyah binti Abdul Rahman. Nombor matrik saya 2023399505. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Arisha binti Azan Hazri daripada grup CAAD 2463B. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Seri Darwishah binti Syahrizal. Hello, Assalamualaikum. Saya Faizatun Nur alias. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashmali binti Asnadi. Saya daripada kelas CAAD 246-3C. Hedonism membawa maksud sebagai pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan ataupun kesenangan hidup. Perkataan hedonism ini telah diambil daripada bahasa Yunani yang bermaksud kesenangan. Faktor yang menyebabkan berlakunya hedonism ini adalah kerana antaranya kekurangan perhatian daripada keluarga dan juga orang sekeliling, pengaruh media massa serta kurang ilmu pembelajaran. Kesan kepada hedonism ini adalah menyebabkan keruntuhan akhlak di kalangan para remaja. Jadi, hedonism ini dapat diatasi dengan cara berikut. Antaranya adalah kita haruslah pandai memilih rakan sebaya yang mempunyai kepribadian yang baik. Angah adalah merupakan sebuah telefilm Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan arahan daripada Ira Rahman dan diterbitkan oleh terbitan R Ornament SDN BHD. Telefilm ini dituliskan oleh PGR Team, Sulanuddin dan juga Rozi Rashid. Telefilm ini disiarkan di Astoria melalui slot khas Aidilfitri pada tarikh 7 Mei 2022 pada jam 10 pagi. Telefilm Angah dilakonkan oleh Putri Balkis yang membawa watak utama iaitu sebagai Angah. Seterusnya dilakonkan juga oleh Aliza Syadan, Natasha Eliza, Haidar Hasanuddin, Ashraf Rosli, Hushairi Hussein dan juga Pohari Ibrahim. Telefilm meruntun jiwa tentang Angah. Ianya menceritakan tentang seorang budak OKU yang dirogol dan mengandung anak luar nikah tanpa mengetahui siapa bapa kepada anak tersebut. Lalu, dia meninggal dunia selepas 4 hari melahirkan anak luar nikah tersebut tanpa mengetahui siapa bapa kepada anak itu. Berpandukan daripada kisah benar, telefilm Angah mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang dipanggil Angah, yang lembam yang berhasrat untuk berkahwin. Angah diceritakan sebagai seorang remaja yang minat akan filem Hindustan dan sering akan menari atau memberi tangan berbentuk hati kepada maknya atau mana-mana lelaki yang dia kenali atau tidak kenali. Dia tinggal bersama maknya yang mengambil tempahan kuih untuk menyara hidup serta kakaknya yang kurang upaya untuk tangan kanannya setelah kematian adik lelaki dan bapaknya.
Apabila Along melihat maknya yang kepenatan mengambil banyak tempahan kuih, Along memujuk maknya untuk memberi mereka peluang untuk menolong. Setelah diizinkan maknya untuk membeli barang dan menghantar kuih ke Pak Ayub, Angah seringkali berhenti untuk menari lagu Hindustan yang diminatinya yang dipasang oleh seorang pemuda nelayan bernama Daud. Angah seringkali menari di hadapan Daud walaupun telah dimarahi oleh kakaknya. Along dan Angah juga telah bertemu kembali dengan kawan mereka semasa kecil, Wan, anak kepada Pak Ayub yang pulang sebentar ke kampung tersebut. Apabila kakaknya tidak sihat untuk menghantar kuih, Angah berkeras untuk menghantar kuih tersebut berseorangan walaupun maknya merisaukan keadaannya yang senang terpengaruh dan merayau ke mana-mana sahaja. Maknya seringkali berasa sedih dan risau akan keadaan anaknya itu dan sering berharap supaya Allah SWT melindungi anaknya. Setelah beberapa minggu berlalu, Angah tidak lagi kelihatan ceria. Seterusnya, setelah beberapa bulan pula berlalu, Angah terjatuh lalu dikejarkan ke hospital kampung dan telah disahkan mengandung serta harus melakukan pembedahan segera untuk menyelamatkan anak di dalam kandungan serta Angah. Wan yang telah sampai ketika itu bersama Pak Ayub telah menuduh Daud yang merogol Angah kerana pernah melihat mereka berdua-duaan ketika Angah menghantar kuih berseorangan. Maknya yang beran telah bertindak memukul Daud tanpa usul periksa. Setelah selesai pembedahan, Angah pulang ke rumah bersama anaknya Rahul. Namun, Angah meninggal dunia selepas 4 hari bersalin. Seterusnya, plot. Mak mencari rezeki dan mencari duit seorang diri. Mempunyai seorang anak sulung yang sangat ingin menolong mak mencari duit tetapi tidak mampu kerana dirinya cacat sebelah tangan. Angah pula merupakan anak kedua yang agak istimewa, iaitu seorang yang agak lembam. Pada suatu hari, Angah mengajak Along membantu mak dalam mencari duit dengan cara bekerja. Tetapi Along menolak. Hal ini kerana dia tidak mahu orang melihat kekurangan mereka. Hari berikutnya, Along memberitahu mak bahawa mereka berdua ingin membantu mak untuk berniaga kuih. Tetapi mak melarang kerana takut anak-anaknya diapa-apakan oleh orang kerana kekurangan mereka. Kemudian, setelah dipujuk Along, mak bersetuju. Lalu, Along dan Angah keluar untuk membantu mak membeli barang untuk membuat kuih pertama kalinya. Lalu, mereka juga diminta untuk menghantar kuih tempahan Pak Ayub. Pak Ayub adalah orang kampung yang mempunyai warung yang mengambil tempahan kuih daripada emak mereka. Pak Ayub juga mempunyai satu orang anak lelaki tunggal yang tinggal di Singapura yang bernama Wan. Anak ketiga mereka iaitu adik demam sewaktu kecil selama seminggu dan tidak kebah. Akhirnya, abah keluar membawa adik untuk dihantar ke hospital. Malangnya, adik meninggal. Mak merasa menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya sebelum berkahwin, iaitu jangan berkahwin dengan saudara sendiri kerana nanti anak akan berketurunan cacat. Tetapi, mereka melanggar dan tetap berkahwin. Mak dan abah merupakan sepupu. Mak hanya kecewa kerana dia mendapat seorang anak yang tidak cacat, tetapi anak tersebut sudah meninggal. Dan mak juga sempat menyalahkan Along kerana tidak menjaga anak lelaki satu-satunya itu. Esokkan harinya, mereka membantu mak untuk berniaga kuih. Mereka diminta menghantar kuih ke warung Pak Ayub. Tetapi dalam perjalanan, Angah mendengar lagu Hindustan di pelabuhan dan terus menari. Lalu, mereka berjumpa dengan seorang nelayan yang bernama Daud. Kemudian, mereka menyambung perjalanan mereka ke kedai Pak Ayub. Lalu, mereka berjumpa dengan Wan, anak satu-satunya Pak Ayub. Wan menutup mata Angah. Lalu, Angah memeluk Wan kerana sudah lama tidak berjumpa. Sejak dari itu, setiap hari Angah keluar bersama Wan. Semakin hari, mereka semakin rapat. Suatu hari, Along demam panas. Mak keluar membeli obat kerana mak takut kehilangan Along. Kerana dia sudah cukup perit kehilangan anak ketiganya disebabkan demam panas dan juga kehilangan suaminya kerana kemalangan.
Pak Ayub kemudian memujuk Mak untuk tetap menghantar kuih ke warungnya. Mak menolak. Tetapi keesokan harinya, Angah menawarkan diri untuk menghantar kuih ke warung Pak Ayub seorang diri. Mak sangat risau, tetapi Mak harus menjaga Alung di rumah. Lalu, Pak Ayub menyuruh Wan untuk melihat Angah yang tidak kunjung sampai di kedai mereka. Rupa-rupanya, Angah berhenti di tempat Daud si nelayan untuk menari lagu Hindustan kegemarannya. Wan kemudian nampak Angah dan Daud menari. Lalu, Wan memberi amaran kepada Daud supaya jangan mencuba untuk rapat dengan Angah. Setelah beberapa hari kemudian, Alung merasa curiga kepada Angah kerana sewaktu Alung sakit, Angah selalu balik lambat. Tetapi apabila ditanya, Angah hanya diam. Beberapa hari kemudian, Angah mula sakit perut dan Angah tidak boleh bau ketam yang dimasak oleh Mak kerana bagi dia, lauk itu berbau busuk. Mak dan Alung merasa hairan kerana ketam masak lemak itu adalah lauk kegemaran Angah. Sejak dari itu, Angah kelihatan penat dan asyik tidur. Angah yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada dia menganggap Mak sudah tidak pandai masak kerana lauk Mak berbau busuk. Alung mengutarakan rasa curiga dia kepada Mak kerana Angah sudah lama tidak datang bulan. Angah sudah tidak seperti biasanya. Dia tidak ceria seperti biasa dan kelihatan lesu dan juga mudah penat. Pada suatu malam, Alung mendapati kaki Angah bengkak, tetapi Angah menganggap bengkak di kakinya itu kerana terseliuh di hadapan rumah sahaja. Perut Angah semakin membesar, tetapi tiada siapa yang menyadarinya. Pada malam itu, Mak memegang perut Angah dan Mak melihat Alung dengan hairan seakan-akan Mak tahu apa yang terjadi. Kerana Angah kesakitan, mereka lalu membawa Angah ke klinik. Lalu, mereka mendapati Angah mengandung dan perlu melakukan pembedahan kerana bayi dalam bahaya. Kemudian Pak Ayub bertanya kepada Mak siapa yang mengandungkan Angah. Tetapi tiada siapa yang tahu. Jadi, mereka mengesyaki Angah kena rogol. Kemudian, Wan memberitahu dia nampak Angah masuk ke dalam bot si Daud iaitu nelayan. Lalu, Mak pergi ke bot Daud dan memarahi dan memukul Daud tanpa asal usul hanya kerana fitnah Wan. Angah selamat melahirkan anaknya yang diberi nama Rahul. Mak bertanya pada Angah siapa yang membuatnya mengandung, tetapi Angah hanya diam dan menangis. Pada suatu hari, Wan mengutarakan rasa risaunya kepada Angah. Namun, Pak Ayub berkata, jangan risau kerana Daud telah pun meninggal dunia kerana dilanggar lari oleh lori sewaktu dikejar oleh orang kampung. Lalu, Pak Ayub memberitahu Wan jika Mak ingin membuat laporan, Mak perlu membuat ujian DNA untuk mengetahui siapa bapa kepada Rahul. Tetapi Wan malah berkata tidak perlu kerana Daud si pelaku sudah meninggal dunia. Lalu, Pak Ayub membantu Mak, Angah dan Alung untuk dibawa pulang dari klinik di bandar ke rumah mereka. Mak yang merasa kesal kerana tiada duit. Kerana duit telah habis dibayar untuk klinik Angah. Mak marah dan kesal kerana di rumah sudah tiada makanan untuk diberi makan kepada anak-anaknya. Pak Ayub yang merasa kasihan kepada keluarga Angah, dia memberikan barang pantang untuk Angah. Angah menangis. Pada suatu hari, Angah menangis kerana menyusu. Mak bertanya kepada Angah dan marah kerana Angah menangis. Angah merahsiakan daripada semua orang siapa bapa kepada Rahul, walaupun dia tahu siapa bapa kepada Rahul. Mak marah dan menggoncang badan Angah sekuat hati, menyuruh Angah memberitahu siapa yang mengandungkan dia. Tetapi Angah hanya diam dan menangis. Keesokan harinya, Mak menemukan Angah terlentang di atas lantai, sudah tidak bernyawa kerana kehilangan banyak darah. Lalu, Angah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Rahul.
Pada hari pengebumian Angah, Mak menangis meratapi pemergian Angah kerana Mak tidak dapat menerima kenyataan bahawa anaknya Angah sudah pergi meninggalkan mereka. Kemudian, Pak Ayub memberitahu bahawa Wan telah pun balik ke Singapura kerana kecemasan, sedangkan Wan hadir pada hari pengebumian Angah, tetapi dia tidak munculkan diri di hadapan orang ramai kerana rasa bersalah kerana perbuatannya. Pada akhirnya, hanya Wan dan Angah sahajalah yang tahu siapa bapa kepada Rahul. Ternyata, Wan lah yang melakukan perbuatan keji tersebut pada Angah di dalam bot milik Daud, tetapi Daud tidak perasan keberadaan mereka pada waktu itu. Wan lalu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Angah atas perbuatan kejinya, tetapi dia takut untuk mengakui itu. Tetapi permintaan maafnya itu sudah terlambat kerana Angah dan juga Daud sudah meninggal dunia kerana perbuatannya. Nes adalah tempat dan juga kenderaan yang digunakan dalam cerita Angah. Mereka berlakon di Muar Johor. Dalam cerita tersebut terdapat lori sawit iaitu Alun dan Angah Naik yang dimiliki oleh Pak Saleh, tempat bot nelayan, rumah kampung, kedai makan yang selalu Mak ambil tempahan kuih, tembikar kemas di Parit Bulan, klinik kesihatan Seri Menanti, klinik di Separit Pulat Lintang, tanah perkuburan dan juga kedai runcit. Watak utama di dalam cerita ini tidak lain dan tidak bukan adalah Angah. Angah adalah seorang remaja yang sering dibuli kerana lebam sejak kecil. Angah berperwatakan sebagai remaja yang suka menari serta memberikan tangan berbentuk hati kepada mana-mana lelaki yang dia jumpai setelah terpengaruh melihat filem Hindustan. Dia berhasrat untuk bekerja bagi meringankan beban ibunya dan tidak mengambil peduli kepada mereka yang telah mengejek dan membulinya, seperti contoh kejadian di dalam kedai tersebut. Dia juga berhasrat untuk berkahwin serta berpakaian cantik sebagai seorang remaja perempuan. Alung yang dimainkan oleh Natasha Eliza adalah kakak kepada Angah yang dilahirkan dengan tangan kanan yang tidak berfungsi untuk bergerak. Sama juga seperti Angah, Alung juga sering dibuli oleh budak-budak kampung dan rakan-rakan sekolah pada ketika dahulu. Hal ini menyebabkan dia tidak mampu untuk bekerja atau menolong ibunya membuat kuih. Alung adalah seorang kakak yang sayang akan adiknya dan berjanji untuk hidup sehingga tua bersama adiknya. Aliza Syadan sebagai Norizah atau mak kepada Alung dan Angah. Dia merupakan seorang mak yang bekerja keras dalam membesarkan anak-anaknya dengan mengambil tempahan kuih untuk orang kampung. Norizah sering diperlihatkan sebagai seorang mak yang sedih akan masa depan dan nasib anak-anaknya. Tetapi kadang-kala terlihat baran terhadap apa yang anaknya lakukan, seperti Angah yang memakai gincu dan selendangnya, memarahi Alung semasa tidak cukup beras untuk makan dan memarahi Angah apabila Angah merahsiakan bapa kandungannya itu. Pak Ayub yang dilakukan oleh Bohari Ibrahim merupakan pelanggan setia dalam menempah kuih muih Norizah untuk dijual di kedainya. Pak Ayub juga berhati terhadap Alung dan Angah serta memahami keadaan adik-beradik tersebut. Dia seringkali ingin membantu keluarga tersebut seperti menghantar Angah dan maknya pulang daripada hospital ke rumah dan juga membeli barang keperluan untuk Angah yang sedang berpantang. Rizwan atau Wan yang dimainkan oleh Haida Hasanuddin merupakan seorang pemuda yang pada mulanya diperkenalkan sebagai rakan lama kepada Alung dan Angah semasa kecil dan sering melindungi mereka apabila mereka dibuli dan diejek. Wan dilihat melayan kerana Angah dan seperti mahu melindungi Angah daripada Daud. Namun di akhir penceritaan, Wan merupakan lelaki yang telah merogol Angah. Ralph Rosli sebagai Daud adalah seorang pemuda nelayan yang juga minat akan lagu Hindustan dan memainkan lagu tersebut semasa berada di bot, lalu membuatkan Angah mencari dan menari di situ, menjadikan pertemuan pertama bagi mereka bertiga, Alung, Angah dan Daud. Namun di akhir penceritaan, Daud telah dipukul oleh mak Angah dan meninggal akibat dilanggar lori setelah dikejar oleh orang kampung. Ditunjukkan juga babak yang berkemungkinan Daud tahu akan siapakah bapa kepada kandungan Angah. Dan watak terakhir sekali adalah Hamdan yang dimainkan oleh Hushairi Hussein.
Hamdan merupakan bapa kepada Along, Angah dan adiknya yang telah meninggal. Hamdan juga merupakan suami serta sepupu kepada Norizah yang telah kemalangan dan meninggal dunia setahun selepas anak lelaki mereka itu pergi. Hamdan dilihatkan sebagai seorang bapa yang penyabar dalam menghadapi dugaan dan penyayang terhadap isteri dan anak-anaknya. Saya ingin menceritakan tentang visual daripada filem Angah yang kami telah tonton. Kesan visual daripada filem ini menyebabkan filem ini nampak seperti filem-filem lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh director ingin menyampaikan kepada penonton bahawa cerita ini adalah daripada kisah sebenar, dan ini juga dapat dilihat daripada segi pemakaian Angah dan keluarga dia sendiri, iaitu mereka berpakaian baju kurung, dan juga pekerjaan Puan Izzah yang merupakan ibu kepada Angah, watak utama adalah pembuat kuih raya. Dialog yang pertama adalah Along tak sempurna tak macam orang lain. Kata-kata dari Mak Along semasa membuat tempuhan kuih. Hanya disebabkan Along maupun Angah cacat dan lembab, itu tak bermakna kita sebagai manusia biasa boleh menghina sesama kita, sedangkan kita pun tidaklah sempurna mana sebagaimana mereka yang memang kecacatan itu kelihatan, dan sepatutnya kita lebih bersyukur dilahirkan sempurna. Yang kedua adalah dibuli di sekolah. Benda yang memang selalu berlaku, tak kiralah normal ataupun tak normal, memang akan dibuli. Lebih sedikit ke ataupun kurang sikit ke dari orang, tetap akan dibuli. Hidup ini tak boleh nak menyenangkan hati orang lain. Apa yang kita boleh buat hanya mampu bersabar dan berdoa kepada Allah saja untuk melindungi kita. Next adalah orang tua selalu berpesan, jangan kahwin dengan saudara sendiri, takut nanti anak akan cacat. Itu semua adalah ketentuan awal. Kita sendiri pun tidak pasti sama ada itu betul ataupun tidak, tetapi itulah rezeki bila tentang anak. Sama ada cacat ke normal ke, kita hanya perlu menerima dan bersyukur dikurniai anak, kerana tak semua orang mampu menjaga anak atau mempunyai anak. Jadi kita perlu reda kerana itu semuanya adalah ujian. Mungkin benar kahwin dengan saudara sendiri itu lebih banyak buruk dari baik, tetapi itu semuanya adalah rezeki dan ujian. Dan mungkin doa orang yang susah ataupun doa seorang mak itu sentiasa termakbul. Jadi kita perlulah perbanyakkan berdoa supaya diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ayat Pak Ayub kepada mak, iaitu kau kena kuat Zah untuk Along dan untuk Angah. Itu semua benar kerana seorang mak perlulah kuat untuk anak-anak yang teristimewa ini, kerana ganjarannya sangatlah besar untuk seseorang yang tabah dan sabar. Dan last, di mana terdapat satu kejadian disebabkan Wan yang menuduh Daud yang buat, dan mak pula mempercayai Wan, dan sehingga akan menyebabkan Daud pun keluar daripada kampung tersebut. Akhir dari Angah, andai aku tidak sempurna akal dan fikiran, maka engkau jauhkanlah diri dari mengambil kesempatan ke atasku. Andai aku cacat celah menjadi ejekan dan hiburan, maka kau selimutkanlah aku dengan ilmu dan bimbinganmu. Dari mak, orang yang anggap dirinya sempurna adalah orang yang sombong. Dan dari Wan adalah aku diselubungkan dosa dan keji, hati ini tak tenang sampai mati. Dosa yang diselimut atas pembegian kau yang aku khianati. Maaf tiada guna setelah perginya seseorang itu. Konflik bermula apabila Angah didapati mengandung anak luar nikah tanpa sesiapa tahu siapa bapa kepada anak itu. Kekacauan berlaku apabila Angah dirogol oleh seseorang, tetapi mak menyerang dan memukul Daud tanpa bukti kerana perkataan Wan. Hal ini adalah kerana mak tidak menyiasat dahulu, kerana mak tidak ingin membuat laporan polis dan juga DNA untuk mengetahui siapa bapa kepada Rahul. Mak lalu memaksa Angah untuk memberitahu siapa yang merogolnya, sedangkan Angah baru sahaja melakukan pembedahan. Disebabkan oleh itu, Angah meninggal kerana kehilangan banyak darah. Dan seterusnya adalah resolusi yang terdapat dalam kisah Angah. Okey, di penghujung mawif itu, di mana Angah telah meninggal 4 hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang bernama Rahul, dan dari situ juga kita dapat melihat watak lelaki yang bernama Wan itu, di mana dia terlihat agak meresahkan atau gelisah setelah mengetahui bahawa Angah mengandung. Dan setelah Angah meninggal, lelaki tersebut yang bernama Wan itu
merasa menyesal dan tiada sesiapa pun yang mengetahui siapa bapa yang sebenarnya kepada anak yang baru dilahirkan. Jadi penghujung cerita ia bukanlah diakhiri dengan kebahagiaan, tetapi diakhiri dengan soalan yang penuh tanda tanya, terutamanya kepada mak Angah yang lebih terkesan atas apa yang telah berlaku dekat Angah. Berdasarkan telefilm Angah, cabaran yang diterima adalah cabaran hedonisme. Hedonisme yang bermaksud asas moral, etika dan pegangan hidup seseorang yang mementingkan kebahagiaan atau kesenangan hidup. Konsep ideologi hedonisme mengikut Epicurean berpendapat bahawa seseorang itu harus menghapuskan segala keraguan dan kebimbangan diri. Angah sebagai remaja lembam yang dilihat seperti hanya mementingkan keseronokan hidup, seperti gemar akan hiburan Hindustan yang dilihatnya di kaca televisyen, sehingga terpengaruh dengan membawa sikap seperti menari di hayalan ramai, rapat dan tidak menjaga batas terhadap lelaki. Hedonisme juga membuatkan seseorang manusia tidak mampu untuk mengawal nafsu yang hanya menginginkan kepuasan hidup di atas dunia ini. Tidak kurang seperti watak Rizwan yang juga tidak menjaga batas pergaulan di antara dia dan Angah. Walaupun dia tahu bahawa Angah lembam dan tidak berapa faham akan hal tersebut, serta telah melakukan hubungan seks sebelum menikah atau merogol Angah. Lelaki yang digambarkan supaya melindungi wanita tergambar untuk berbuat hal demikian. Melepaskan tanggungjawab terhadap orang lain adalah juga salah satu cabaran hedonisme. Hal ini seperti watak Rizwan yang telah menuduh Daud untuk melepaskan dirinya daripada kesilapan yang telah dibuatnya. Namun, setelah Daud dan Angah meninggal dunia, penyesalan yang dirasainya akan terus menghantui dirinya sehingga ke akhir hayat. Seterusnya adalah cabaran hedonisme dalam kalangan masyarakat, iaitu budaya hedonisme tersebar secara pesat dalam kalangan masyarakat, terutamanya sekali pada golongan remaja yang muda kerana ia dipengaruhi oleh budaya luar, terutamanya budaya yang membawa keseronokan. Sebagai contoh, Angah, watak utama filem tersebut, yang suka menonton cerita-cerita Hindustan. Tambahan pula, ia memupuk sikap melepaskan rasa tanggungjawab seseorang terhadap sesama manusia. Sebagai contoh yang kita boleh lihat daripada filem Angah tersebut adalah watak Wan yang menggunakan Angah yang yang merupakan seorang OKU untuk melepaskan nafsunya dan juga memperkosa Angah sehingga dia mengandung. Selain itu, ini menunjukkan bahawa faktor yang menyebabkan cabaran hedonisme dalam kalangan masyarakat juga adalah faktor pemilihan rakan yang salah, iaitu watak Angah yang memilih untuk berkawan dengan watak Wan yang menggunakannya untuk memuaskan nafsu diri sendiri. Selain seterusnya juga, kita boleh lihat bahawa kekurangannya ilmu boleh menyebabkan cabaran hedonisme ini semakin meningkat kerana ini boleh dilihat kerana Angah adalah budak kurang upaya, budak OKU, dan dia tidak bersekolah. Selain itu, dia tidak mempunyai seorang bapa untuk mendidiknya dan juga seorang ibu untuk membimbingnya kerana ibu watak Angah tersebut terlalu sibuk untuk mencari rezeki, iaitu dengan membuat kuis, sehingga kan tidak sempat untuk mendidik dan membimbing Angah ke jalan yang benar. Hal ini telah menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam remaja dan juga menyebabkan remaja lupa akan matlamat hidup sebenar, dan kesannya membuatkan maruah keluarga remaja tersebut ataupun maruah keluarga tergadai. Sebagai contoh, Puan Izzah yang merupakan mak kepada Angah tersebut yang berasa marah apabila anaknya Angah, seorang OKU, diperkosa sehingga menyebabkan Angah tersebut mengandung. Okey, hedonisme dalam negara juga memberi impak yang besar terhadap negara dalam aspek segelintir masyarakat yang cenderung mengutamakan kebahagiaan serta kepuasan segera daripada usaha yang gigih. Seperti macam even kita mendapat pendidikan yang tinggi tetapi tidak mengembalikan jasa kepada negara juga tidak berguna. Sebagai contoh, kes rasuah, scam dan lain-lain adalah sifat yang tidak jujur dan akan merosakkan imej negara kita untuk pandangan orang luar. Apalagi undang-undang yang tidak dilaksanakan setimpalnya kepada pasal-pasal ini. Ini memberi impak besar kepada negara
kerana ia membawa imej kita disebabkan adanya budaya hedonism dalam negara kita ini. Okey, sebagai contoh dalam telefilm ini menunjukkan watak Wan yang dia tidak tiada siapa yang tahu dia seorang dia yang bersalah telah merogol si Angah dalam watak ini kerana dia dimainkan watak sebagai seorang yang telah melindungi Angah dan Along ketika waktu kecil. Jadi bila pada akhir cerita kita dapat lihat watak Wan ini sebenarnya yang telah merogol Angah dan tidak berlaku jujur kepada orang yang telah dituduh, seperti watak Daud. Watak Daud telah dituduh tapi malangnya dia telah meninggal dan tidak dapat membesarkan namanya. Jadi ini adalah watak sifat hedonism yang ingin mendapatkan kepuasan sendiri dan telah menganiayai orang lain. Selanjutnya adalah cabaran hedonism dari segi agama, iaitu dalam Islam terdapat banyak kebimbangan tentang konsep yang mengganggu umat Islam yang boleh merosakkan agama jika idea ini tidak boleh dikawal. Disebabkan masuk hedonism yang mengejar kenikmatan dan keseronokan sementara, ini telah berlakunya cabaran untuk menggerakkan akidah yang kuat dalam diri masing-masing dari melakukan kemungkaran. Sebagai contoh, hubungan seks sebelum kahwin adalah dilarang di dalam Islam, namun setengah masyarakat umat Islam lebih suka untuk berseronok daripada mengelakkannya. Akhirnya, ia telah menyebabkan reputasi kanak-kanak atau wanita terjejas, seperti yang kita boleh lihat di dalam filem Angah apabila Wan mengambil kesempatan ke atas Angah oleh sebab tidak boleh mengawal nafsu diri sendiri, sedangkan terdapat seorang lagi watak yang bernama Daud yang merupakan seorang lelaki yang juga kawan rapat kepada Angah, tetapi dia boleh mengawal nafsunya dari mempergunakan Angah serta menjatuhkan maruah diri Angah. Oleh yang demikian, bimbingan agama terhadap kanak-kanak sejak dari kecil adalah digalakkan bagi mengelakkan kanak-kanak membesar dan merasakan kenikmatan dan kesenangan sementara itu adalah lebih penting daripada mengejar akidah yang sebenar dan dapat mengajar kanak-kanak untuk mengawal nafsunya dari melakukan kemungkaran. Topik terakhir saya adalah ekonomi yang melibatkan hedonisme. Ekonomi ini amatlah penting untuk setiap negara. Tetapi jikalau kita melibatkan kegiatan hedonisme ke dalam ekonomi ini, ia amatlah perlu diberi perhatian. Jikalau kita gabungkan dengan cerita Angah, kita dapat lihat bahawa di rumah Angah betapa sedikitnya barang elektrik dibanding sewaktu adanya arwah bapaknya. Begitu juga di kawasan warung dan seumpamanya lah di kedai yang lain. Disebabkan sekarang orang atas saya lebih tumpu kepada bandar berbanding di kampung, ia menyebabkan ekonomi kita tidaklah setara kerana di bandar lebih banyak pembajaran dan terpengaruh dengan hedonisme yang boleh mencemarkan alam sekitar seperti air maupun udara. Dan walaupun fashion ni amatlah trend sekarang dan ia amatlah berleluasa, tetapi ia tidak dapat menjamin ekonomi negara ini berkekalan. Jadi apa yang saya berharap dari pihak berkuasa bolehlah mencari jalan untuk mengelakkan masalah seperti ini berterusan. Okey, langkah kesedaran dalam hedonism. Sebagai contoh, kempen kesedaran dan pencegahan boleh dilancarkan kempen. Kempen ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang kesan budaya hedonism ini dalam cara mengatasi dan cara mengatasinya, terutama kepada generasi muda yang biasa kita lebih nampak sekarang ni, kepada generasi muda yang lebih memahukan kesenangan yang mudah didapati dan yang lebih juga terdedah kepada budaya ini. Okey, tambahan lagi, selain kempen, media juga memberi tanggungjawab dalam bertanggungjawab dalam menangani isu ini. Mereka perlu menyajikan kandungan dan pendidikan yang menginspirasikan masyarakat dan yang
dan bukan memupuk hedonism ini sendiri. Dan cara hidup yang sihat sesama jiran, tetangga dan mengambil tahu antara satu sama lain juga dapat membantu masyarakat kita hidup dalam harmoni dan bukanlah dengan membawa cerita atau fitnah sama sendiri dan merosakkan keharmonian itu. Sebagai kita tahu dalam masyarakat kita suka membawa cerita antara satu sama lain yang tidak semestinya benar ataupun salah. Tapi dengan cara ini kita dapat menanganinya kerana dengan berkongsi mereka suka menghabiskan masa. Jadi kita tak perlu membuka masa dalam menyampaikan mesej sensitif. Okey, dalam budaya hedonism turut memberi impak terhadap pendidikan. Dalam aspek ini, sebagai contoh, kecenderungan untuk mencari jalan mudah dan mencapai kejayaan seperti meniru dan membeli kerja khusus. Ini menyebabkan kemerosotan mutu pendidikan serta mengintegriti akademik. Oleh itu, masyarakat perlu perhatian tentang kesan budaya hedonism ini sendiri dalam pendidikan. Sebagai contoh, dalam telefilm Angah di mana Alung dan Angah tidak dapat belajar seperti orang lain kerana mereka dipandang tidak sempurna seperti orang lain dan mereka diejek. Ini adalah sifat lepasan atau hiburan untuk seorang pembuli ini. Ini adalah sifat yang perlu dibendung dari kecil lagi agar kita dapat membezakan, mereka dapat membezakan ini adalah sifat yang perlu dibendung dari kecil lagi agar kita dapat kita tidak akan membeza-bezakan kekurangan diri orang lain dari orang lain dengan kita. So, ini adalah pendidikan yang perlu bermula daripada awal usia mereka lagi supaya mereka tahu apa yang patut dan tidak patut mereka katakan kepada orang lain agar tiada siapa juga terluka. Okey, kesimpulannya, kesan budaya hedonism kepada masyarakat tidak dapat diabaikan. Kita harus peka dan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk mengatasi masalah ini dalam jangka masa yang panjang. Tindakan proaktif ini akan membina masyarakat yang sihat dan harmoni. Budaya hedonism ini juga memberi impak kepada masyarakat seperti kita tahu akan menyebabkan dalam terjejasnya moral dan kadar jenayah yang tinggi dan serta kesihatan mental dan fizikal seseorang individu juga akan terganggu akibat sendiri daripada budaya hedonism ini sendiri sekiranya tidak dibendung. Okey, dan akhir sekali pentingnya juga menyedari peranan keluarga dan masyarakat dalam menanam nilai-nilai positif, nilai-nilai murni dan juga kesepaduan usaha bersama yang penting untuk mengatasi ancaman hedonism ini sendiri. Dengan itu, kita dapat membina masyarakat yang lebih harmoni, ekonomi yang kukuh dan sistem pendidikan yang lebih mencapai potensi yang sebenar. Dan ini juga akan membantu imej negara kita sendiri untuk masa depan dan untuk juga generasi kita yang akan datang.